Jadi penjenamaan KB Prince hebat ini bukan sahaja terhad kepada sekolah dan guru-guru, tetapi berjaya diterjemahkan kepada kemenjadian dan kecemerlangan murid-murid. Antaranya, ya, kalau boleh Umi kongsikan di sini, kita kena balik phone sikit ni sebab benda ni duduk dalam telefon. Ya. Okey. Jadi di bawah co-curriculum, penyertaan bola jaring, bola baling, murid kita berjaya ke peringkat daerah. Perkemahan co-curriculum Maya 1.0 peringkat kebangsaan tahun 2021. Tidak boleh berkemah secara bersemuka, tetapi perkemahan secara online. Syabas dan tahniah kepada 10 orang murid kita. Anak-anak ini adalah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya pengakap. Juga ada penyertaan dalam sambutan Bulan Kebangsaan tahun 2021. Ada lagi kejayaan. Peringkat kebangsaan, sepak takraw yang terkini. Dua anak didik kita yang kita kasihi, kalau Umi boleh sebut nama lah, dalam ramai-ramai tu kita kena sebut juga nama anak-anak didik kita ni. Muhammad Syazwan Hafiz bin Muhammad Sukiman dan Syed Muhammad Adril Nashif bin Said Abdullah yang telah berjaya ke peringkat kebangsaan. Jadi kita doakan supaya menanglah di peringkat kebangsaan. Seterusnya bola sepak, wakil peringkat negeri. Pingpong sampai ke peringkat negeri. Olahraga juga ke peringkat negeri. Hebat sebenarnya KB Prince ni. Jadi hebatnya anak-anak didik KB Prince, anak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah sekarang ni. Terima kasih kepada ibu bapa yang mana anak-anak mereka berjaya memberi komitmen. Sebenarnya bukan komitmen anak-anak saja. Ibu bapa juga turut memberi kerjasama dalam penyertaan anak tuan-tuan dan puan-puan itu. Okey. InsyaAllah dengan kepercayaan dan tanggungjawab besar yang terpikul ini, Umi sebagai peneraju KB Prince yang baharu berasa yakin dan percaya kecemerlangan dan kejayaan akan terus diburu dan dibidik bagi mengharumkan nama baik sekolah dengan sokongan penuh, padu dan jitu daripada rakan-rakan PK yang energetik, guru-guru yang proaktif, anak-anak didik KB Prince yang berpotensi besar dan mampu bersaing sebenarnya. Termasuk Umi juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada mantan guru besar Bonda yang banyak berjasa. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, segala apa yang disebut tadi tidak akan dicapai ataupun dapat direalisasikan melainkan dengan kerjasama dan sokongan penuh daripada PIBG yang diterajui oleh Tuan YDP kita, Encik Hamdan dan AJK semua, termasuk para ibu bapa. Pihak sekolah sebenarnya tidak mampu bergerak sendiri dan kebergantungan penuh kepada usaha dan bantuan daripada PIBG dan ibu bapa sangat-sangat diperlukan. Maka marilah kita pacukan muafakat agar kecemerlangan KB Prince dapat dilestarikan insya-Allah. Pihak sekolah turut merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Prasmi kita pada malam ini. Sabar menunggu. Encik Ahmad Zaidu, pengurus Bank Rakyat tetapi sangat rapat dengan pengurusan sekolah. Saya mula kenal dengan Ahmad Zaidu ni, Encik Ahmad Zaidu ni sejak saya berada di SK Bukit Besi lagi. Sangat peramah orangnya. Jadi beliau ni sangat rapat bukan sahaja dengan pengurusan sekolah tapi termasuk guru-guru. Sangat low profile. Kalau kita tengok dia tu nilai persahabatan yang dijalinkan itu mana sabar beliau tu seorang pengurus. Jadi kita dak rasa. Jadi terima kasih Tuan kerana atas kerjasama dan usaha Tuan, Bank Rakyat banyak berkolaborasi dengan sekolah. Terutamanya pelbagai bentuk bantuan dan sumbangan zakat asnaf. Jersey
Dan insya-Allah selepas ini kita harapkan agar pihak sekolah masih lagi berpeluang untuk memohon sumbangan dan bantuan daripada Bank Rakyat. Untuk pengetahuan ibu bapa, kita sebelum ini seramai 115 orang murid kita telah menerima sebanyak RM100 per head wang zakat daripada Bank Rakyat. Jadi kalau kita darab 100 darab 115 tu, bayanglah berapa ribuan tu. Okey. So, terima kasih juga kepada pegawai pembimbing sekolah Encik Muhammad Azman selaku mentor yang hebat yang banyak memberi sokongan serta sumbangan idea bagi membantu pengurusan sekolah KB Prince. Untuk pengetahuan semua ibu bapa, Umi telah dihubungi oleh pegawai pembangunan PPB, insya-Allah, pembinaan garaj basikal murid yang baru. Minggu depan kontraktor akan dipilih untuk pelaksanaan kerja dan pihak sekolah juga sedang berusaha untuk membuat penambahbaikan fizikal dan kawasan sekolah seperti menebang pokok-pokok untuk tujuan keselamatan dan kebersihan bagi menyokong persekitaran kondusif sekolah transformasi. Sekian, yang baik itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu kita sama-sama atasi dan perbaiki. Wallahu a'lam. Saya akhiri ucapan saya ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Umi Dr. Badariah binti Muda atas ucapan beliau itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan daripada Encik Hamdan bin Muda yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Kampung Baru, Kuala Abang. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih selaku pengurusi majlis pada malam ini, Cikgu Zaki. Yang berbahagia Encik Ahmad Zaido bin Baciman, yang berusaha Dr. Badariah binti Muda selaku Puan Guru Besar di sekolah SKKB atau lebih manja dengan panggilan Umi lah sekarang ni. Yang saya kasihi naik NYDP iaitu Tuan Nasibah, dan yang saya kasihi barisan-barisan AJK dan ibu-ibu bapa yang ada di talian pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tidak bercadanglah untuk berucap panjang. Saya ambil rekan-rekannya memandangkan kita ada satu lagi mesyuarat dan saya kira mungkin lewat juga kita bermula pada malam ini. Kalau panjang-panjang sangat jadi lewat habis. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya di sini mengucapkan selamat datang kepada Encik Ahmad Zaido selaku pegawai ke pengurus ni? Pengurus Bank Rakyat Cawangan Dungun. Jadi sebenarnya maknanya kalau sebut kata Bank Rakyat ni, Encik Zaibo, memang banyaklah seperti yang Umi bagi tahu tadilah. Maknanya banyak sumbangan-sumbangan yang telah diberikan kepada sekolah SKB ni. Jadi terima kasih banyak-banyaklah pada Bank Rakyat Dungun atas sumbangannya yang telah diberikan selama ini. Jadi hari ini pun maknanya saya pun macam kata tadilah, mana tidak ingin bercakap panjang pasal ada lagi sikit lagi tu, kena tambah-tambah pula lagi suara lain sekali. Kita hari ini maknanya bermesyuarat dalam keadaan norma baru. Jadi
kadang tu line pun tak berapa jadi susah. Saya pun sebenarnya tak berapa suka Cik Zaibo dengan kadang online ni. Saya lebih suka hot yang bersemuka. Maknanya lebih kita kenal lagi, peresmi kita dekat sikit. Maknanya kalau dalam talian ni kita hanya itulah, maknanya sekadar maknanya melihat wajah hanya. Dia tidak melihat dekatlah dengan orang tu. Okay. Yang keduanya, seperti yang Umi kata tadilah, maknanya kita sekolah kita banyak pencapaian yang telah dimenangi daripada murid-murid kita lah. Untuk makluman lah, sebelum saya akhiri lah, pasal saya pertama cakap panjang lah. Untuk makluman Encik Ahmad Zaidul, maknanya akan sekolah dia akan buka dalam masa terdekat ni lah. Dalam masa terdekat. Jadi banyak benda-benda yang kita memerlukan lah dari segi keperluan ataupun maknanya untuk mana kita langkah-langkah SOP tu. Jadi banyak kita perlukan macam sumbangan lah lagi untuk mana kita memperkukuhkan lagi. Macam Umi beritahu tadi, maknanya kita pun dah ada yang basikal tu, tempat basikal tu dah ada yang dibuat. Alhamdulillah lah tu. Itu Umi punya kerja tu. Jadi maknanya saya mengharapkanlah Cik Zaibo selaku pengurus Cawangan Dungu dapatlah kiranya ada sedikit sumbangan kepada sekolah KB Pring ni lah, untuk kita mempersiapkan dan apa yang perlu kita buat untuk dalam proses untuk pembukaan sekolah. Jadi saya rasa hanya setakat itu je lah untuk malam ni. Saya pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang hadir ataupun berada dalam talian malam ni. Terlebih dahulu saya memohon maaf andai kata maklumlah, mana kita ni manusia biasa. Jadi saya setakat itu ya. Terima kasih kepada YDP PIBG atas ucapan itu tadi. Dihormati sekalian, izinkan saya meneruskan pantun. Makan durian bersama pulut, duduk bersembang atas serambi. Tampillah tuan, kami menjemput bersama ucapan kata perasmi. Untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita mendengar ucap tama yang akan disampaikan oleh Encik Ahmad Zaidul bin Batiman dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-30. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru Besar Dr. Badariah binti Muda, YDP PIBG Encik Hamdan bin Muda, Pegawai Pembimbing Sekolah dari PPD Dungun Encik Muhammad Azman bin Ali, barisan guru penolong kanan, guru-guru AJK PIBG serta ibu bapa dan penjaga anak-anak pelajar sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita berkumpul, berjumpa secara maya bagi program Mesyuarat Agung tahunan kali ke-30 Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang, Mesyuarat PIBG, dan saya percaya ini merupakan norma baru untuk kita semua menghadiri mesyuarat dalam keadaan online, dalam keadaan maya bagi tahun 2020 dan juga 2021. Jadi mudah-mudahan kebersamaan tuan-puan dalam majlis ini akan memastikan kerjasama dapat dipupuk, dapat dijalin antara pengurusan sekolah dan juga ibu bapa dalam mencari satu kemuafakatan untuk kejayaan anak-anak di Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang. Jadi
saya ucapkan terima kasih kepada pengurusan sekolah yang sudi menjemput saya untuk hadir bersama tuan-puan pada malam ini, dan saya mendoakan supaya majlis ataupun mesyuarat pada malam ini akan berjalan dengan lancar dan baik, dan seperti mana yang diharapkan oleh PIBG, YDP PIBG dan juga Puan Guru Besar sebentar tadi, supaya majlis ini dapat berjalan lancar dan satu titik persamaan dapat ditemui dan dipersetujui. Mudah-mudahan ia akan dapat memberi manfaat kepada anak-anak pelajar Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang. Jadi kebiasaannya mesyuarat ini akan melibatkan kaum ibu yang ramainya lah kalau ikut pengalaman saya sebelum ini. Tapi alhamdulillah kalau saya tengok bilangan penyertaan pada hari ini tu, alhamdulillah rasanya agak ramai juga yang terlibat. Barangkali sudah menjadi kebiasaan kepada kita untuk berada dalam majlis secara online, dan mudah-mudahan platform yang ada sebelum kita berpindah ke fasa yang berikutnya, fasa PPN 4 nanti, dapat digunakan oleh semua ibu bapa untuk sama-sama bersedia bagi anak-anak pelajar ini, anak-anak pelajar sekolah menghadapi persekolahan, sesi persekolahan yang baru apabila dibuka kelak. Jadi kebiasaannya dalam mesyuarat PIBG, kalau kita lihat keperluan ataupun bantuan yang diharapkanlah oleh PIBG ataupun Persatuan Ibu Bapa Guru, dan alhamdulillah setakat ni Bank Rakyat dapat menyalurkan beberapa bentuk sumbangan. Saya tak boleh ingat secara spesifiknya untuk sekolah ini, tetapi insya-Allah saya memberi komitmen bahawa landscape pendidikan ataupun pendidikan di daerah Dungun insya-Allah akan menjadi keutamaan kami dalam memberi bantuan CSR lah, terutamanya kepada sekolah-sekolah rendah dan juga sekolah menengah, bantuan kerajaan di daerah Dungun insya-Allah. Dan mudah-mudahan dalam keadaan kita berdepan dengan COVID-19 ini, perniagaan kami juga dapat terus berjalan dan disokong oleh masyarakat setempat. Mudah-mudahan dapat kami kembalikan juga sumbangan ataupun sokongan kepada masyarakat setempat insya-Allah. Dan mengambil kesempatan juga sebab sekarang ni kalau tak silap saya kemasukan kepada IPT, okey, IPT. Mungkin ada kalangan ibu bapa yang menghantar anak mereka ke IPT. Saya juga ingin mencadangkanlah jika berminat, kita ada Yayasan Bank Rakyat yang mana ia merupakan satu yayasan yang bertujuan kepada pendidikan. Okey, kita ada satu fasiliti yang dipanggil pinjaman boleh ubah, yang mana pemohon ataupun pelajar yang menerima bantuan ini boleh menerima bantuan berbentuk keuangan, dan sekiranya mereka mencatat prestasi yang baik dalam pembelajaran, insya-Allah pinjaman itu akan diubah kepada bentuk bantuan pelajaran lah, bukan pinjaman. Jadi ruang ini mungkin boleh diambil jika ada di kalangan ibu bapa yang mungkin terlibat lah, kalau ada anak-anak yang melapor diri di Institut Pengajian Tinggi terutamanya. Dan bercerita pasal bank ni, saya suka berkongsi jugalah isu scammer. Okay, scammer, sebab kita nampak benda ni terjadi terlalu kerap, dan tadi pun kalau saya terdengar tadi dalam radio semasa memandu, pesara kehilangan wang sekitar 29,000 kerana ditipu akibat satu panggilan yang bersifat bayaran insurans. Okay? Jadi saya sentiasa ataupun cuba untuk mengingatkan sesama kita, jika berlaku ataupun menerima panggilan daripada mana-mana pihak, terutamanya pihak yang mengaku pihak berkuasa, pihak berkuasa, saya rasa jalan terbaik pada masa ini adalah abaikan, abaikan apa juga panggilan tu. Sebab kalau dia kata dia panggil dia buat panggilan itu daripada bank, saya rasa tuan-puan boleh rujuk kepada bank terus, tak perlu nak berurusan melalui telefon. Walaupun dia akan kata saya pindahkan kepada pegawai penyiasat atau polis, PDRM, custom dan sebagainya, saya rasa benda itu boleh dinafikan. Maksudnya kalau betul kita memang terlibat, saya rasa elok kita rujuk kepada pihak berkuasa yang sebenar. Jadi lebih baik kita pergi ke balai polis contohnya untuk pengesahan. Okay, sebab sepengetahuan saya, polis kalau dia nak tangkap orang, dia tak akan telefon dulu. Jadi dia akan terus tangkap je kalau memang buat salah. Kan? Okay, jadi saya rasa itu yang berlakulah. Dan dalam keadaan sekarang juga, dunia
kita nampak sekarang ni dari segi keuangan, scammer ni dia akan gunakan akaun tumpang lah, kita panggil akaun tumpang, yang mana bila mana ditipu oleh scammer, duit itu akan dimasukkan ke akaun kita. Dalam banyak kes, akaun tumpang ni adalah akaun-akaun milikkan suri rumah dan juga pelajar IPT. Ni yang berlaku sekarang lah, sebab mereka menawarkan pembelian kad ATM dan juga nombor PIN dengan nilai mungkin antara 500 hingga 1000, dan benda itu adalah satu jalan mudah untuk mendapatkan tunai, dan apa kata orang tu, pemilik akaun itu memberikan kegunaan akaun itu kepada scammer ni lah, walaupun tidak dikenali. Dan saya nampak dalam Facebook kawasan Dungong pun ada dah tawaran-tawaran sebegini. Jadi saya minta kalau boleh dielakkan lah, bukan kalau boleh, seeloknya dielakkan, sebab ini merupakan satu risiko. Sebab sekiranya benda ini disiasat di bawah polis ataupun jabatan polis, mereka yang terlibat dengan akaun ini akan turut didakwa secara bersubahat lah dengan pemilik akaun. Jadi saya cadangkanlah dan saya ambil platform ini untuk berkongsi sedikit maklumat tentang isu celik keuangan, terutamanya tentang perkara ini, sebab ini yang berlaku di sekeliling kita dan mudah-mudahan kita dapat elakkan. Jadi itu sedikit tentang perkongsian saya. Tahniah juga atas kejayaan sekolah dalam beberapa aspek, terutamanya yang berkaitan dengan digital dan juga pusat sumber, dan juga tadi juga co-curriculum sehingga kerusia cikgu kita. So tahniah saya ucapkan, mudah-mudahan kejayaan-kejayaan sebegini akan menjadi pendorong kepada anak-anak pelajar kita walaupun berada di luar bandar untuk terus mencipta kejayaan. Mudah-mudahan mereka akan terus bersemangat dan bersama bagi memastikan kejayaan Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi atas jemputan, dan mudah-mudahan mesyuarat agung PIBG kali ini berjalan dengan lancar dan baik, insya-Allah. Dengan amanah yang diberikan, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan mesyuarat agung PIBG kali ke-30 tahun 2021 Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Ahmad Zaidu bin Batiman atas ucapan perasmian tersebut. Bagi menyerikan lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita saksikan gimik penyampaian cenderamata sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada Encik Ahmad Zaidu bin Batiman. Dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmad Zaidu bin Batiman, dan untuk seterusnya saya serahkan majlis kita ini kepada sidang yang kedua, iaitu Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru kali ke-30 pada malam ini. Dan saya serahkan kepada YDP PIBG Encik Hamdan bin Muda. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Guru Besar Dr. Badariah binti Muda, yang saya hormati Cikgu Zamri bin Zakaria PKP,
Yang saya hormati, lagi saya kasihi Cikgu Mariam binti Idris PKM, atau lebih mesra dengan Kak Ayam. Kak Ayam ni lama lah kau dengan saya ni. Yang saya hormati Cikgu Suhaimi bin Mak Hassan, PK Co-Curriculum, dan yang saya kasihi semua barisan-barisan AJK dan para ibu-ibu bapa yang ada pada malam ini di talian lah saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seperti mana yang kita ketahuilah, mesyuarat kita pada kali ini kita menggunakan Google Map ataupun maknanya dalam norma baru. Bagi saya kalau untuk norma baru ni maknanya kalau Google Map ni saya tidak berapa sukalah, sebabnya maknanya kita kadang lain lah, lain ataupun maknanya masa-masa yang tidak begitu baiklah dengan keadaan lain. Okay, walau bagaimanapun maknanya kita cubalah selesaikan mesyuarat kita pada kali ini. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama, saya kira lebih kurang dalam berapa saya? 100. 165 pendaftaran. Tahniah pada semua ibu bapa pada malam ini yang begitu bersemangat. Sebab lama dah rasa ni dak bermesyuarat agung ni. Berapa tahun dah rasa dak bermesyuarat agung? Setahun dah bermesyuarat agung. Saya pun sebenarnya rindu kok nak bermesyuarat agung ni. Tapi oleh kerana kekalan dengan dalam apa ni, kita dihalang ataupun maknanya tidak dapat bersama-sama dalam kita kehidupan kita dalam dunia pandemik sekarang ni, COVID-19 ni. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada ibu bapa, khususnya pada ibu bapa. Mana kalau ibu bapa tak ada ni maknanya kita nak mesyuarat pun payah juga. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan AJK yang banyak membantu dalam kerja-kerja ataupun mana program-program sekolah. Cuma apa yang saya ingin perkatakan di sinilah, kita sebagai AJK ni bukan sekadar berada dalam senarai AJK. Sebab mana kita kalau berada dalam senarai AJK ataupun sekadar mencari kesalahan orang lain tu tidak begitu baguslah. Mana kita berada dalam AJK, PIBG, kita perlu membantu sekolah, bekerjasama. Bukan makna untuk mencari kesalahan orang lain. Sama juga mana persetujuan tu makna kita kena bersama-sama. Sekiranya tiada persetujuan bersama-sama, kita akan menjadi satu masalah, timbul masalah. Jadi saya ingatkan sekali lagi lah kepada semua AJK yang mewakili ibu bapa, sekiranya kita dipertanggungjawabkan dalam barisan AJK, kita buatlah yang terbaik. Kita tidak perlulah maknanya menyalahkan mana-mana AJK yang lain. Itulah harapan saya untuk kebaikan AJK sekolah. Mana andai kata makna kalau kita AJK ni makna tidak saling bantu-membantu, payahlah kita nak buat urusan sekolah. Lebih-lebih lagi dalam setiap kali program-program. Jadi benda ni saya pun banyak kali dah sebelum Umi berada di sini pun Umi, untuk malam Umi, saya pun dah maklum benda-benda ni. Banyak kali dah kita maklum maknanya AJK mesti bekerjasama. Bukan menyalahkan yang lain. Jadi saya pun maknanya kadang-kadang tu mana kita tamu juga makna bercakap pasal-pasal AJK, tapi oleh kerana ada perkara-perkara tu makna kita perlu juga bercakap.
Macam kata saya kata tadi dah, mana kalau sekadar ada di dalam barisan AJK untuk mencari kesilapan orang lain, mana saya rasa mana tidak baguslah. Nah, jadi saya pun tidak bercakap mana tak maulah bercakap panjang pasal kita makin lewat maknanya AJK kita pun ada wanita ni, wanita saja ni malam ni Umi. AJK kita. Lama sikit. Cakap lama sikit. AJK saya suruh cakap lama Umi. Jadi saya pun kita dah ubah dia memang Google Map ni. Pasal kita suka berdepan-depan. Umi suka dah tu tengok Umi. Nah. Maknanya saya pun Umi maknanya untuk pengetahuan ibu bapa lah. Umi ni maknanya baru lagi ada sesetengah ibu bapa tu hendak tahu tu, maknanya Umi baru lagi bertukar di sini. Jadi maknanya kita dari barisan PABG dan ibu bapa juga Umi mengharapkan yang terbaik lah daripada Umi. Maknanya perubahan demi perubahan untuk KB Pring ni. Macam Umi kata tadi lah, mana kita banyak dah maknanya kegemilangan pencapaian kita. Tahniah pada semua. Kebanyakan maknanya ibu bapa kita ni maknanya dia apa ni, setiap kali program untuk malam Umi lah, sambutan tu Umi amat menggalakkan lah setiap kali program. Tapi mana untuk keadaan hari ni, mana kita kalau nak buat program tu tak boleh lah. Macam hak vaksin tadi tu, maknanya hak kita program vaksin tu nasib baik lah, maknanya program mana KKN boleh lah kita berjumpa-jumpa. Boleh lah, maknanya hak mana ibu bapa, hak mari bawa anak tu boleh lah jumpa dengan hak mana guru besar, mana dia jumpa lah guru besar, dia kenal lah guru besar. Tapi maknanya tidak maknanya berhadapan. Macam saya berhadapan dah sekali mesyuarat. Alhamdulillah tengok, okey, rasa boleh pergi rasa dengan Umi. Maknanya barisan-barisan AJK kita pun nampak bersemangat Umi. Tibanya Umi mana nampak bersemangat. Saya pun jadi pelik. Dia berlainan daripada yang lain, yang sebelum-sebelum ni. Untuk makluman Umi lah, maknanya sumbangan kita hari ni untuk cabutan bertuah pada malam ni lah, mana banyak melalui AJK wanita kita. Saya mengucapkan syabas dan berterima kasih banyaklah kepada semua AJK ni yang begitu komitmen dalam menjayakan maknanya mesyuarat kita untuk mengadakan hadiah-hadiah ni. Dia orang ni memang bersungguh-sungguh kali ni. Jadi saya pun rasa kalau tahun depan ni pun pemilihan pun maknanya kalau saya tak ada pun saya berpuas hati. Maknanya pasal dia berbeza lah Umi, berbeza. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih banyaklah kepada ibu bapa yang sentiasa memberi komitmen dan kerjasama pada setiap kali mesyuarat agung yang kita adakan. Jadi akhir kata daripada saya mohon maaf andai kata ada salah dan silap saya selama saya bercakap tadi tu. Mohon maaflah daripada saya. Saya hanya insan biasa, mana tidak lari daripada kesilapan dan dengan kata-kata yang tidak sepatutnya lah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mohon maaf kepada semua ibu bapa yang hadir pada malam ni sebab kita ada sedikit masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Okey, saya nak tanya lagi sekali, semua boleh dengar tak suara? Boleh. Dengar saya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Jelas. Okey, jadi
Jadi saya pun tak nak mengambil masa yang panjang, jadi sama-sama kita melihat, sama-sama kita melihat buku program yang telah dilampirkan bersama dalam WhatsApp tadi. Okey, tuan-tuan boleh melihat muka surat 8. Okey, buku program muka surat 8. Okey, muka surat 8 sehingga muka surat 22. Okey, muka surat 8 hingga muka surat 22. Jadi untuk makluman tuan-puan sekalian, senarai nama kehadiran ada tercatat pada minit mesyuarat agung PIBG kali ke-29 bagi tahun 2020 yang dilaksanakan pada 29 Februari 2020 iaitu hari Sabtu masa 8.30 pagi tempat di kantin Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang. Jadi tuan-puan boleh melihat buku yang dilampirkan bersama. Okey, selepas tu mohon seorang ibu bapa yang hadir pada mesyuarat pada hari tersebut untuk mencadangkan agar minit mesyuarat agung PIBG kali ke-29 disahkan. Okey, mohon seorang pencadang dan seterusnya seorang untuk menyokong cadangan tersebut. Okay, mohon seorang pencadang nyatakan nama, lepas tu mencadangkan agar minit mesyuarat agung PIBG kali ke-29 disahkan dan seorang lagi yang menyokong cadangan tersebut. Sila tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak? Saya Tuan Nasibah binti Tuan Ngah mengesahkan minit mesyuarat mencadangkan. Saya mencadangkan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-29 tahun 2020 disahkan. Okey, mohon seorang lagi untuk menyokong cadangan tersebut. Saya Majidia binti Hamzah menyokong minit mesyuarat yang ke-29 tahun 2020 disahkan. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni kita dah pun ada pencadang dan juga penyokong, jadi kita akan terus kepada agenda yang seterusnya iaitu membentang dan menerima laporan tahunan bagi sesi 2020 dan 2021. Tuan-puan boleh melihat buku program pada muka surat 23. Pada muka surat 23. Laporan aktiviti PIBG SK Kampung Baru Kuala Abang sesi 2020-2021. Pada muka surat 23. Sekali lagi mohon seorang untuk mencadangkan agar laporan aktiviti PIBG SK Kampung Baru Kuala Abang sesi 2020-2021 disahkan dan seorang lagi untuk menyokong cadangan tersebut. Mohon ibu bapa yang hadir.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Raziah wabarakatuh. binti Rahman mencadangkan laporan aktiviti PIBG SK Kampung Baru Kuala Abang sesi 2020-2021 disahkan. Okey, terima kasih Puan Raziah. Okey, mohon seorang di kalangan ibu bapa untuk menyokong cadangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawiyah binti Ali menyokong. Okey, terima kasih Puan Zawiyah binti Ali atas sokongan tersebut. Okey, jadi kita dah selesai membentangkan laporan aktiviti PIBG SK Kampung Baru Kuala Abang bagi sesi 2020 dan juga selesai pembentangan minit mesyuarat PIBG bagi sesi bagi tahun 2020 iaitu yang kali ke-29. Okey, jadi saya serahkan majlis kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Okey, terima kasih SU. Sir Fazil. Ginilah Mi, kita duk gila-gila Mi. Gi mari. Hotse ni ada. Nasib baik dah AJK kita pakai ni. Okey, kita terus ke agenda kita, agenda keempat ni. Pembentangan kewangan ni. Dipersilakan Puan Bendahari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekejap ya, saya share semula. Jelas tak? Jelas Ting. Jelas Muka Ting tak nampak tak lihat tu. Banyak sangat banyak sangat Okey, kedua kan Ting. Okey. Zoom besar sikit. Zoom Zoom sikit. Dah Boleh deh. Okey, berikut adalah penyata kewangan sehingga maaf salah situ. Berikut adalah penyata kewangan sehingga 31 Disember 2020 ya. Okey. Bermula pada 1/1 baki di tangan adalah RM1,606.46 dan di bank rakyat adalah RM1,920.49. Kita menerima sumbangan untuk majlis untuk mesyuarat agung PIBG RM600 dan juga sumbangan yang kita kutip dalam PIBG adalah RM6,600 pada akhir September dan juga 750 sehingga Oktober. Dan kita juga menerima sumbangan peribadi yang belum dikenal pasti daripada siapa dah sebanyak RM200. Menjadikan jumlah pendapatan kita ditambah dengan hibah-hibah pada setiap bulan adalah RM11,724.47. Okey. Perbelanjaan, kita telah mengeluarkan sebanyak RM1,000 untuk pembelian bahan mentah meja 4B, ekoran daripada SOP yang kita kena patuhilah. Seterusnya kita telah membelanjakan sebahagian kewangan kita untuk mesyuarat agung PIBG sebanyak RM823.85. Dan PIBG juga telah menyumbangkan sebanyak RM330 untuk anugerah pembestarian sekolah, RM500 untuk persaraan Tuan Haji Mahzun dan RM2,500 untuk penyaman udara surau KB Prims bagi keselesaan keselesaan murid-murid SK Kampung Baru Kuala Abang. Menjadikan jumlah perbelanjaan adalah RM5,153.85. Baki di bank rakyat adalah sebanyak RM6,570.62. Jadi pendapatan dan perbelanjaan adalah sekata iaitu RM11,724.47. Maka pada akhir Disember 2020, baki di tangan adalah kosong dan baki di bank rakyat adalah RM6,570.62. Sekian laporan yang telah disahkan oleh pemeriksa kira-kira pada tahun 2020 iaitu Puan Anizah binti Abdullah. Sekian, saya serahkan balik kepada pengerusi.
Okey, terima kasih banyak Teng atas pembentangan kewangan tadi ya. Okey. Kita boleh ya. Cuma sekali sekali. Okey, kita teruslah kita ke agenda 5 ni. Sumbangan tahunan PIBG ni. Okey, kalau mengikutkan hak lepas-lepas ni, saya selaku YDP ni, biasa kalau hak bahagian sumbangan PIBG ni saya serah ke Puan Guru Besar kita lah untuk memaklurkan. Dipersilakan Umi. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi kita. Jadi untuk sumbangan PIBG, apa yang Umi telah difahamkan sebelum ini, kutipan sumbangan PIBG yang dipersetujui sebanyak RM30 untuk satu keluarga. Bukan seorang ni, bukan seorang tapi satu keluarga. Bermaknanya kalau anak tuan-tuan dan puan-puan maknanya bersekolah di KB Prince, mungkin 3 beradik ataupun 2 beradik, maka bayaran yang dikenakan hanyalah RM30 sahaja. Termasuk kalau anak tu seorang, tunggal bisa kata. Jadi Umi nak perjelaskan sedikit lah. Sebenarnya pentingnya sumbangan PIBG sebanyak RM30 yang ditetapkan sebelum inilah. Pada Umi lah, pada pandangan Umi, sebenarnya ianya sangat berpatutan dan kebanyakan sekolah kalau di SK Bukit Besi dan beberapa sekolah yang memang Umi pernah berada di sekolah-sekolah tersebut, kebiasaannya memang meletakkan sumbangan ini sebanyak RM30 sebab ianya mungkinlah dirasakan tidak membebankan ibu bapa. Jadi Umi harapkanlah supaya ianya diputuskan dan dipersetujui secara bersama. Mungkin ibu bapa tertanya-tanya, dah kita ni duduk ujung tahun dah, pasal nak kutip lagi ke? Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya perbelanjaan kertas untuk buat modul, kalau ikut pembentangan oleh Puan Bendahari kita tadi tu, kalau sebelum ni kita dah peruntukkan 1,000 untuk pembelian kertas bagi pembinaan modul. Sebenarnya itu tidak mencukupi tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya baru saja berbincang dengan PT kita di pejabat kerani kita lah. Kita sebenarnya telah sepanjang PDPR, tempoh PDPR pihak sekolah telah menjalankan pentaksiran untuk tahap 2, kemudian tahap 1 bekalan modul. Jadi kalau ikut pengeluaran kertas ataupun kalau kita ikut per kotak, dia kira kotak di sini, maknanya satu kotak ada 10 rim dalam tu. Jadi setakat ini sekolah telah menggunakan 14 kotak. Jadi bermaksudnya kalau 14 kotak, harga yang ditetapkan di sini oleh kedai lah, orang pembekal ke sekolah, satu kotak tu RM110 dia punya jumlah ringgit dia. Jadi kalau didarab dengan 14 kotak, semua jumlah adalah RM1,540 setakat ini penggunaan tu. Tapi baru ni kalau disebut dalam mesyuarat AJK dan apa yang dinyatakan oleh Puan Bendahari tadi, kita hanya menggunakan 1,000 saja, sedangkan kita dah
pihak sekolah telah membelajarkan RM1,540. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ya, apabila sesi bersemuka nanti, nak bagi tahu juga senario dia. Jadi macam Umi bagi tahu tadi, apabila masuk saja ke fasa 4, 2 minggu selepas itu pihak sekolah telah bersedia untuk menerima pelajar-pelajar tahap 1, tahun 1, 2, 3 untuk hadir secara bersemuka di sekolah. Jadi dalam masa yang sama, ketika sebahagian murid 50%, contohnya kalau sekelas dah ada 30 orang, untuk sesi bersemuka 15 orang aja kena mari dulu minggu pertama. Katakanlah minggu pertama. Lepas tu 15 orang selebihnya kena berada di rumah belajar secara PDPR. Ni nak bagi tahu. Dia jadi dua keadaan. Sebahagian pelajar, grup A kita letak mari sekolah 15 orang. Tahun 1 15 orang. Contoh 1A 15 orang, 1B 15 orang. 2A 15 orang, 2B 15 orang. Selebihnya 15 orang berada di rumah untuk PDPR. Sebab ini adalah SOP yang telah ditetapkan. Jadi apabila PDPR ini akan berterusan, ya, maksudnya dia akan bergilir tu. 15 orang minggu pertama grup A, kemudian 15 orang grup B pula timbul pula minggu depan. Jadi dia bergilir. Bergilir belajar secara bersemuka. Jadi pada waktu itulah bahan-bahan pembelajaran masih terus kita akan photostate lah. Kita akan bina lagi modul-modul untuk menyokong pembelajaran terutamanya di rumah. Kalau bersemuka mungkin agak kurang. Tapi kalau di rumah ni memang kita akan bekalkan latihan ataupun modul kerja murid. Jadi kita nampak bahawa penggunaan perbelanjaan untuk pembelian kertas bagi pembinaan modul akan tetap berterusan sehingga bulan 3 tahun depan. Untuk pengetahuan mak-mak ayah, sesi pembelajaran tahun 2021 ini akan dilanjutkan sehingga ke bulan Mac tahun 2022. Jadi budak tahun 6 dia tidak akan masuk lagi ke sekolah menengah. Kalau masuk je tahun 2022 nanti, 1 Januari itu tidak akan masuk ke sekolah menengah. Mereka ini tetap kekal di sekolah rendah hingga bulan 3. Jadi itu nak minta mak ayah faham. Jadi sebab itulah kita rasakan sangat perlu. Sumbangan ini sangat perlu diteruskan, dimulakan untuk tahun ini walaupun kita rasa dah lewat. Tapi pembelajaran tu sudah berlaku. Dan ada lagi keperluan-keperluan yang lain yang mungkin melibatkan aktiviti ataupun program-program untuk yang melibatkan murid. Jadi itu saja yang Umi nak terangkan. Jadi kita harap supaya ianya disambut baiklah oleh ibu bapa, sebab bukan kata kita nak mula tahun ni je, sebelum ni kita mula dah. Tapi oleh kerana kita ni duduk dalam tempoh PKP, PDPR di rumah, maka kita dah nampak benda tu. So itu saja Tuan Pengerusi, terima kasih. Okey, terima kasih banyak Umi. Sedikit penerangan lah daripada Umi untuk semua ibu bapa tadi ya. Untuk agenda 5 selesai. Saya mohon maaf atas ada terlajak. Ada satu kesilapan tadi, terlepas pandang. Untuk agenda 4 kita tu, pembentangan kewangan. Kita minta seorang cadang, seorang sokong. Minta maaf banyak. Terlepas pandang tadi tu. Kita minta lah para ibu bapa yang ada ni. Sila. Cadang dan menyokong buka mic tu. Nak cakap buka mic tu. Sila cadangkan. Cadang dan sokong. Seorang cadang, seorang sokong. Kita deraskan.
Okey, terima kasih Puan Azman. Sokong. Kita minta seorang penyokong lah. Bukan penyokong badminton ni, penyokong. Assalamualaikum. Saya Anisa binti Abdullah mencadang menyokong penyata keuangan disahkan. Okey, terima kasih Puan Aniza. Okey, kita terus ke mana? Okey, kita berbalik kepada agenda 5 tadi tu. Berkenaan dengan sumbangan tu. Setuju belaka tak ibu apa ni? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju je. Alhamdulillah. Setuju? Setuju belaka tak? Setuju dalam hati je. Setuju pengurusi. Cuma kaedah pembayaran tu kena update sikit boleh pengurusi? Pembayaran tu sebelum pada ni kita akan maklum. Sebelum pada ni kita buat manual kan, face to face kita boleh bayar lah kan. Jadi dalam situasi PDPR ni better kita buat online ke? Bayaran secara online lah. Lebih cepat lah. Siapa dia ni? Saya Suryayani Rahim. Okey, macam orang kita. Ya. Gini. So. Ya, go ahead. Untuk pembayaran ni kita akan maklum dalam grup lah. Boleh. Tak. Mana secara online, mana online ke ataupun maknanya secara mana kita maklum kemudian lah tu. Boleh. Dalam grup kelas lah. Okey. Terima kasih banyak sudah. Sama. Okey, hak lain mana setuju tak setuju? Setuju. Kalau setuju. Mana kita setuju sebulat suara tau. Sebulat suara dah. Sebulat sepetak boleh belaka. Baik. Kan takut dia kediakan belakang kan dia kata sebab ni wakil 100 orang je ada dalam ni fungsi. 100 orang mewakili 100 orang lah sebab lain-lain tak boleh masuk. Saya tahu. Jadi hopefully semua bersetuju lah. Bersetuju. Terima kasih. Mana okey sama-sama. Okey, jadi mana sekeluarga 30 dah? Okey. Kalau begitu alhamdulillah. Terima kasih banyak. Setuju. Okey dah. Mana terima kasih banyak belaka ibu-ibu bapa yang bersetuju tu dah. Gitulah Umi kalau ibu bapa ni dia memang makna kebanyakan setujulah. Mana untuk maklumat ibu bapa jugalah, mana yang duit sumbangan ni pun kita bukannya guna untuk kita sebenarnya. Macam Umi kata tadi, makna kita beli kertas A4 untuk keperluan mana anak-anak kita sendiri. Lepas tu andai kata dia tu maknanya terlibat dalam sukan ke apa, itulah kegunaan kita. Maknanya kita bawa dia pergi ke mana-mana, kita guna. Dan banyak-banyak lagi lah. Tapi untuk makluman memang kegunaan pelajar. Makna kita tak guna untuk we ke cikgu tak ada. Mana gitu. We ke PIBG tak ada. Contohnya macam kita maknanya keluarkan duit PIBG tu 2,500 untuk akaun. Akaun tu pun kegunaan murid-murid juga di surat. Mana kalau duduk di rumah tu panas. Jadi anak-anak kita pun nak sejuk juga. Mana biarlah dia dalam buat ibadat tu dalam keadaan selesa. Ataupun mana yang lain pun mana gitulah. Kita mana kesesan. Mana kita pakai untuk dia belaka. Okey. Kita terus ke agenda Okey, kita pergi ke agenda 6. Pembentangan usul ni. Ada tak? Pembentangan usul ni saya serah ke Puan Guru Besar lah, Umi lah. Biar Umi jawab lah usul ni. Bahagian sekolah biar Umi jawab. Sila Umi. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengerusi kita, Encik Hamdan.
Jadi kalau kita semak kembalilah pada usul yang telah diutarakan oleh beberapa ibu bapa terlebih dahulu, Umi ucapkan terima kasihlah kepada ibu bapa yang prihatin, yang menyambut baik dengan bagi feedback lah pada usul-usul. Jadi cuma kita nak sahkan sebab dia sebenarnya syarat untuk pembacaan usul ini mestilah ibu ataupun bapa yang mengutarakan usul hendaklah menyertai, ada bersama-sama dalam mesyuarat kita. Jadi cuma kita nak sahkanlah untuk pemberi usul yang pertama, Encik Zunaidi bin Awang. Ada ke Dok? Boleh urus dia, tolong bantu Umi Dok. Kita nak sahkan Encik Zunaidi bin Awang ni, ada ke Dok mendaftar masuk tadi? Ada Umi, ada. Yes. Sekarang ni Encik Amirul Zunaidi. Okey, ada Alhamdulillah. So Umi baca teruslah usul Encik Zunaidi. Usul yang pertama, penambahbaikan pada ruang menunggu untuk murid-murid ketika waktu pulang sekolah. Ini usul yang pertama. Jadi untuk sebenarnya Umi dah bincang dengan barisan fikir lah, penolong-penolong kanan, sebab Umi orang baru kan di sini. Bagaimana nak mendapat feedback tentang usul yang menyatakan ingin penambahbaikan pada ruang menunggu untuk murid-murid ketika waktu pulang sekolah. Jadi mungkin Encik Zunaidi ni dia melihatlah apabila waktu pulang ke sekolah, terutamanya pada pada pematuhan SOP. Jadi untuk pengetahuan Encik Zunaidi, sebenarnya pihak sekolah telah menyusun atur waktu pulang murid-murid ketika waktu pulang mengikut laluan-laluan yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya kalau katakanlah di segi perjalanan ataupun pergerakan murid dengan kawalan penuh sepenuhnya oleh guru lah pada tempoh SOP, sebenarnya kita dapati dalam kawasan sekolah ni sebenarnya tidak ada masalah, sebab cikgu-cikgu dia akan mengawal pergerakan murid mengikut model 1 dan model 2, laluan terarah. Waktu pulang itu cuma mungkin berlaku sedikit bolong, orang Terengganu kata bolong. Kalau kita nak cakap luar kan payah pula dok. Bolong ketika semasa anak-anak didik tahun 1 hingga tahun 6 ni lah. Jadi waktu pulang ni mereka ni mungkin dikumpulkan pada satu tempat, kalau kita ada 3 laluan. Jadi bila ada 3 laluan, ada 3 tempat pengumpulan. Cuma mungkin Umi boleh jelaskan kepada Encik Zunaidi bahawa kalau kita nak katakan kena ada penambahbaikan pada ruang menunggu, sebenarnya pihak sekolah telah menyediakan tempat-tempat menunggu yang khusus yang dirasakan cukup selesa dah kepada budak, kepada murid-murid, sebab dia ada laluan pintu A, pintu pagar A, pintu pagar B, laluan pintu pagar utama, kemudian C dia ada telah ditetapkan tempat menunggu yang selesa, yang memang murid tidak berpanas, tidak berhujan lah. Tetapi dia masalahnya sebenarnya kita pihak sekolah tidak menggalakkan anak-anak ini menunggu pada tempoh yang lama. Maksudnya kita harapkan, cikgu-cikgu harapkan bila budak-budak dia balik, kita dah tahu kan mungkin pukul 12.45 murid-murid tahun 1 dah balik.
Dia sebab waktu tu berbeza. Mungkin tahap 1, tahap 2 dia ada perbezaan waktu. Jadi kita dah beritahu dah, maklum dah kepada mak ayah bahawa waktu-waktu yang berbeza ini dalam pengetahuan mak ayah, dan kita minta ibu bapa menunggu lebih awal. Menunggu lebih awal anak masing-masing. Jadi mungkin kalau katakanlah 12.45 balik, 12.40 tu maksudnya ibu bapa dah ada dah di luar pagar sekolah tu untuk orang kata ambil anak masing-masing. Jadi tidaklah berlaku maknanya tahun 1 ataupun mungkin prasekolah terpaksa menunggu di tempat menunggu, sebab kita tidak ada orang kata tempat-tempat menunggu yang ekstra untuk kita tambah baik. Cuma yang ada itu kita menggunakan garaj basikal, kita menggunakan balai Seri Menanti, tak salah Umi, yang disebut tu. Kalau bahagian depan ni dia ada pula bahagian garaj yang kita tetapkan untuk budak-budak menunggu. Cuma masalahnya ialah ibu bapa yang lambat menuntut anak-anak mereka waktu pulang. Jadi kita minta lah supaya pada waktu menunggu itu tidak berlaku terlalu ramai murid berkumpul, maka kita nak ibu bapa berilah kerjasama. Datang awal sikit, mungkin ada ibu-ibu yang tidak bekerja tu, dia dah rancang waktu, dia boleh tunggu anak dia awal-awal. Dia pesan kat anak dia, okey, oleh kerana anak dia ni keluar ikut pintu A, maka ibu, mama, daddy akan menunggu di sini. Jadi tengok anak masing-masing mitok bagi tahu ke anak tunggu kat sini. Jadi senang anak-anak boleh terus menuju kepada ibu bapa yang menunggu di luar lah. Jadi itulah yang boleh Umi terangkan tentang usul ini. Kemudian penyediaan CCTV terutama di kawasan pintu pagar masuk. Untuk pengetahuan Cik Zunaidi, CCTV ni sebenarnya kalau di peringkat sekolah lah, di peringkat sekolah sebenarnya adalah di bawah pengurusan pekerja kebersihan, kontraktor. Jadi kebanyakan sekolah CCTV ni ada dipasang di sekolah-sekolah tertentu, terpilih sahaja, tapi tidak termasuk SK Kampung Baru Kuala Abang. Kalau Umi boleh sebut di SK Sultan Omar ada CCTV, di Sekolah Menengah Sultan Omar ada CCTV yang terpilih atas justifikasi ataupun sebab-sebab enrollment ataupun jumlah pelajar mereka yang ramai. Jumlah pelajar mereka yang ramai, bangunan yang banyak yang perlu pemantauan di bawah CCTV. Yang selebih ni kalau sekolah yang agak kecil memang tidak dibekalkan sebab kos CCTV ni sebenarnya agak tinggi. Sehingga kan di SK Sultan Omar sendiri tu, Umi bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebenarnya hanya orang kata CCTV tu orang kata hidup segan mati tak mahu dah. Maksudnya di segi penyelenggaraan dia menunggu masa, sekiranya expired maka sudah tidak diupdate lagi. Jadi bermaksudnya nak bagi tahunya bahawa CCTV ni bukan orang kata mudah untuk sekolah memohon daripada kontraktor ataupun nak buat sendiri, nak adakan CCTV itu sendiri. Bajetnya sangat tinggi, penyelenggaraannya sangat tinggi. Jadi kalau kita sendiri, kalau di sekolah kita sendiri kalau nak menyediakan juga CCTV, maka kena ada usaha sama daripada mak ayah lah. Maknanya nak kena ada sedikit sumbangan daripada mak ayah pula nak top up CCTV ni. Jadi itulah situasinya yang Umi boleh nyatakan. So harap Encik Zunaidi boleh berpuas hatilah dengan jawapan daripada Umi ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemberi usul yang kedua, Cik Sensuri bin Ismail. Betul ke nama yang disebut ni? Encik Cik Sensuri bin Ismail. Betul. Betul.
Betul. Okey. Jadi cadangan usul yang pertama, memastikan SOP dipatuhi terutama penjarakan sosial ketika waktu balik apabila sekolah dibuka semula, insya-Allah. Kalau dalam kawasan sekolah memang SOP itu dipatuhi. Budak-budak dalam minda dia tahu dah dia berbaris mesti penjarakan melebihi 1 meter. Ada kawalan daripada guru bergerak mengikut penggiliran. Maksudnya kelas ni dulu, diiring oleh cikgu. Tetapi isunya apabila berada di luar sudah tidak berlaku lagi SOP. Tu masalahnya. Apabila di luar pagar je, dia tengok je mak dia pakat nak jember belaka. Dia tengok mak ayah dia dah ada ingat apa satu dah. Kadang-kadang SOP di luar pagar tu sendiri sebenarnya kita ni sebenarnya bercakap melalui teladan sebenarnya. Dah. Kalau bolehlah ibu bapa yang berada di luar pagar tu kena SOP juga. Walaupun duduk dalam atas motor, dah. Parking dengan motor sekalipun menunggu anak kena penjarakan juga supaya anak tu nampak bahawa mak ayah saya, umi saya, ibu saya pun dia amalkan penjarakan. Maka budak-budak ni dia terdorong lah. Disiplin tu akan dibawa daripada dalam pagar sekolah ke luar pagar sekolah. Jadi harapnya selepas buka sekolah nanti, ibu bapa yang menunggu di luar tu penjarakan juga. Kalau boleh larang anak-anak tengok rapat-rapat tu. Tak boleh, kena jarakkan juga. Kalau boleh tak payah berkumpul lah. Terus ambil anak, terus balik. Jadi itu yang penting. Tapi yang paling penting ialah menunggu di awal waktu sebelum anak balik. Supaya senang. Bila anak balik mengikut arah pintu pagar yang telah ditetapkan tu memang tak bolong yang sebenarnya. Tapi apabila mak ayah tu lambat ambil, cikgu-cikgu terpaksa kawal duduk dalam dulu. Tu yang jadi SOP tu payah sikit nak berlaku. Budak-budak kan payah sikit nak larang. Kemudian menyediakan ganjaran kepada murid yang aktif sepanjang PDPR. Okey, yang ini Umi dah bincang dengan PKP. Sebenarnya banyak dah sekolah yang buat insentif ini murid yang aktif sepanjang PDPR. InsyaAllah nanti kita akan bincang dan kita akan wujudkan ganjaran kepada murid yang aktif PDPR dan ada lagi insentif-insentif yang lain lah untuk memberi ataupun memberi sokongan ataupun rangsangan kepada murid-murid kita agar lebih ramai menyertai PDPR sebab PDPR ni akan tetap berlaku walaupun bersemuka nanti sebab separuh di sekolah, separuh di rumah. Terima kasih Encik Sensuri. Rasa-rasa terjawab dah tu? Sama-sama terjawab sudah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. So seterusnya, ini yang terakhir lah. Puan Majdiah, ini adalah EJK kita sendiri yang mencadangkan agar usul yang pertama, sentuh bahagian bahan untuk latihan. Kemudian banyakkan aktiviti menjawab soalan ataupun kuis. Jadi Alhamdulillah kita sambut baik cadangan ini untuk memperkukuh pembelajaran dan pengajaran di rumah. InsyaAllah kita unit kurikulum akan berbincang dengan kerjasama ketua-ketua panitia untuk perbanyakkan latihan dan soalan-soalan kuis sebab kita yakin dan percaya murid-murid dia minat sebenarnya fun learning tau. Belajar dalam bentuk didik hibur. Maka insyaAllah kita sambut baik usul ini dan kita akan laksanakan. Terima kasih Puan Majdiah. Jadi sekian, terima kasih. Itu sahaja usul telah dibahaskan. Sekian, kita kembali kepada Tuan Pengurusi lah. Okey, terima kasih banyak Umi atas jawapan usul-usul tadilah. Jadi saya nak berbalik, ni berbalik semua ni, berbalik. Throwback orang kata. Cakap orang putih sekali-sekali Umi cakap orang putih. Tak pandai tapi belajar dah Umi tau. Okey. Pembentangan kewangan ni, pembentangan kewangan ni kalau nak mengikutnya penyokong tadi tu kita punya pemeriksa kira. Jadi kalau boleh kita minta
orang lain lah. Seorang. Pasal kita tak maulah takut ada masalah benda-benda. Benda tak ada benda tapi akan timbul isu-isu. Kalau boleh, mana kita nak di kalangan ibu bapa lah. Jadi kalau boleh percepatkanlah pasal kita lepas ni kita ada cabutan bertuah pula ni. Minta tolong. Seorang lah menyokong ni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sokong lah. Siapa dia ni ya? Saya Suryani Rahim. Oh, Kak Su lagi. Ya, kata nak cepat. Dah tengok muka Kak Su, dah tengok muka. Kata nak cepat kita tolong lah. Waktu lah kata Kak Su, kalau kita bertemu muka senang kita tengok muka. Betul dah, tak apa. Okey Kak Su, terima kasih banyak Su. Sama. Okey. Kita terus pergi ke cabutan bertuah lah tau. Cabutan bertuah dulu lah. Kita pergi ke cabutan bertuah dulu sekejap. Terima kasih kepada Cikgu Nur Asyikin yang mengendalikan sesi cabutan nama bertuah sebentar tadi. Jadi tahniah dan syabas diucapkan kepada penama-penama yang telah bertuah, dan untuk makluman juga hanya satu nama je lah. Walaupun ada 2 kali nama naik tadi tapi satu hadiah je lah yang dapat. Tadi kemungkinan dia mengisi untuk semua anak, mungkin kot kalau anak 2 orang jadi isi 2 orang. Tapi kita maklumkan dah memang isi satu nama sahaja. Okey, jadi untuk makluman penerima-penerima nama-nama bertuah tadi, esok boleh datang ke sekolah pada jam 9 hingga 11 pagi, 9 hingga 11 pagi untuk menuntut atau mengambil hadiah cabutan nama bertuah. Jadi saya serahkan majlis ni kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak saudara SU. Terima kasih banyak juga Puan Siking tau, Puan tau. Puan. Dia macam main roda impian pula, sedap. Okey. Ni kita nak terus ke agenda kita yang ketujuh lah. Umi pun tengok dah apa nak celak dah Umi tu. Okey. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua ibu-ibu bapa yang hadir pada malam ini dan semua barisan AJK dan AJK daripada guru-guru yang begitu banyak membantu kita dan dalam proses untuk mesyuarat agung pada kali ini. Walaupun kita banyak masalah gangguan lain, gangguan mental tak ada Umi, gangguan lain je. Mental kadang-kadang pasal orang buat. Dia inilah maknanya sebelum kita menutup mesyuarat kita pada kali ini, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan guru-guru. Tadi barisan AJK, barisan guru-guru yang begitu banyaklah saya kira bagi saya dalam proses pembelajaran murid ni yang berada di rumah. Untuk makluman ibu bapa jugalah, mana kita sebenarnya bukannya senang untuk proses pembelajaran di rumah ni. Pasal banyak benda dengan usang lain, macam kita tadilah, kita nak buat mesyuarat ni, lain gangguan lain. Dan kepada ibu bapa juga tahniahlah yang telah berjaya memberi kerjasama dalam pembelajaran di rumah ni. Membantu jugalah guru-guru. Mana kalau ibu bapa dok katakan ni, dok sungguh, mana dok jadilah. Mana dia kena ada cover daripada ibu bapa juga. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu bapa. Berkenaan dengan
saya nak sentuh dengan keselamatan lah. Seperti yang Umi kata tadi dan usul-usul tadi, maknanya ada kebaikan yang usul yang diberitahu. Tetapi maknanya sebelum ni kita dalam mesyuarat agung lah, pada mesyuarat agung berapa saya dah ingat dah. Saya ada ingatkan jugalah kepada ibu-ibu apa macam Umi kata tadi lah. Pengambilan anak andai kata dia balik 12.45. Mana janganlah kita mari pukul 1. Pertama dengan apa ni masalah keselamatan murid ni. Kadang-kadang tu dia duduk bukan di depan pondok pengawal ataupun di bus stop, dia duduk di ujung pokok dekat apa ni tempat kat dewan kita tak ada wakas dulu. Dekat pentah tu. Dekat pentah. Dekat Balasrim nanti tu. Dia ada pokok situ. Jadi saya tidak berapa apa kata setujulah kalau duduk situ. Pasal benda ni dia boleh membahayakan murid lah. Lebih-lebih lagi murid tahap 1 ni. Kadang-kadang tu kita percolekkan, saya ingatkanlah. Mungkin mana tidak berlaku lagi di sekolah kita. Pasal budak darjah 1 ni kita upang dia senang je. Tidak payah. Kadang tu kalau tidak upang pun dia berhenti kereta dia tarik. Jadi tu mana keselamatan. Bukan saja dari segi macam yang diusulkan tadi dari segi SOP apa semua. Keselamatan murid itu maknanya untuk individu. Mana kalau SOP tu maknanya saya rasa pihak pengurusan sekolah memang buat yang terbaik lah kalau untuk SOP. Maknanya dia pun tak dia susah, dia pun tak buat muat yang susah. Mana guru dia tak buat guru susah. Contoh maknanya kalau dia bermasalah di sekolah, murid tu bermasalah di sekolah, maknanya bermasalah, maknanya di balik pun bermasalah lah. Jadi maknanya untuk SOP apa semua tu, kamera apa semua tu, kita akan bincang balik lah. Maknanya kalau SOP tu memang dah di susung atur oleh pihak pengurusan sekolah. Jadi saya mengharapkan ibu bapa tidak perlulah rasa keselamatan anak-anak dia rasa macam mana takut terjadi sesuatu dah. Pasal maknanya bila dia mari sekolah ni cikgu-cikgu akan mengawal dia seperti anak-anak dia sendiri dah. Dan saya pun pernah juga masuk sekolah dan saya dah khabar ke cikgu-cikgu saya mari sekolah. Saya cuma cerita je lah. Tapi sekarang dia tak ada masalah. Seperti juga di taman-taman apa semua belakang tu maknanya saya tengok mana banyak dah dibersih apa semua. Itu pun aspek keselamatan juga. Bukan SOP saja yang sekolah mana pihak sekolah buat. Keselamatan murid. Daripada ancaman-ancaman benda-benda tu. Yang pagar tu saya rasa buat dah pagar. Pagar siap dah. Pagar tu untuk keselamatan murid. Pasal sebelum ni adalah maknanya anjing liar. Tak Umi tak? Anjing liar Umi Mana benda tu kita selesai dah lah. Mana untuk keselamatan budak. Maknanya kita dah, mana pihak sekolah dah dah. Mana supaya dibaik pulih pagar tu. Untuk keselamatan murid lah. Jadi mana hari ni untuk tu kita dah selesai lah. Untuk keselamatan tu. Jadi mana macam saya kata tadi lah. Mana kalau murid tu datang di sekolah, mana ibu bapa mana tak perlu risau lah. Keselamatan di sekolah terjamin. Jadi saya pun maknanya dah lewat ni hanya setakat ni lah ucapan tangguhan saya. Sebelum saya mengundur diri, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu-ibu bapa, semua barisan guru-guru, semua barisan AJK, PIBG yang begitu banyak membantu dan berbagai-bagai lah dalam aspek maknanya untuk melangsungkan program-program yang diaturkan oleh pihak sekolah. Jadi
sebelum tu maknanya marilah kita sama-sama menutup mesyuarat, menangguhkan mesyuarat kita dengan membaca surah Wal Asr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang di-Pertua Satuan Ibu Bapa dan Guru SK Kampung Baru Kuala Abang serta ahli jawatankuasa pelaksana Mesyuarat Agung kali ke-30. Seterusnya, sebelum saya mengakhiri majlis ini, saya mohon kemaafan seandainya tersalah cakap, ya, tersilap bicara sepanjang saya mengendalikan majlis pada malam ini. Jadi kita akhiri mesyuarat majlis kita pada malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekian, terima kasih.